Hadis yang ke-34, taghyirul munkar wa maratibuhu. Taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Bagaimana kita nak mengubah? Taghyir mana mengubah. Ya, bila ada kemungkaran, naklah kita ubah. Ya. Wa maratibuhu, dan beberapa martabatnya, mana ada banyak peringkat. Berhubung dengan tajuk ini, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang melihat di antara kamu mungkaran, akan adanya kemungkaran. Ya. Man ra'a, siapa yang melihat minkum di antara kamu itu mungkaran, akan benda yang mungkar, benda yang berdosa, ya, maksiat dan sebagainya. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Makna di sini dengan kuasa. Maknanya kalau ada kuasa, sila ubahkan dengan kuasa. Itu faedah martabat yang pertama. Bila kita melihat suatu kemungkaran berlaku dalam masyarakat kita, maka hendaklah kita mengubah. Dalam masyarakat ke, di dalam kampung kita ke, dalam dusun, dalam pejabat, dalam sebuah negara, kan, ada kemungkaran, maka wajib kita kena ubah dengan tangan. Maksudnya dengan kuasa yang ada. Kalau kita berkuasa, kan, sila kena ubah dengan menggunakan kuasa sendiri. Fa illam yastati', ini martabat yang kedua, derajat yang kedua, tahap yang kedua. Kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, mana kuasa tak ada. Nak tangkap tak boleh, nak tahan tak boleh, nak apa, kuasa tak ada lah, kan? Maka fa bi lisan, maka dengan lidah. Naklah kamu ubah dengan lidah, mana bagi nasihat. Bagi nasihat, kamu tak boleh buat ini, benda yang haram, berdosa, dan sebagainya. Nasihatlah berbisa ni. Fa illam yastati', maka jika dia tak mampu juga, dengan tangan tak mampu, tak ada kuasa lah. Dengan lidah nak bagi nasihat, tak mampu. Nasihat apa, dia lebih tua lagi tadi, misalnya, kan? Jadi maknanya fa biqalbih, ini tiga tahap. Maka hendaklah dengan hati. Makna falyughayyiru biqalbihi, dengan hatinya. Wazalika, yang demikian itu, nasihat dengan hati itu, adhaful iman, selemah-lemah iman. Aku nak mengatakan bahawasanya dalam hal mengubah ini adalah wajib. Siapa juga yang melihat satu perkara yang mungkar berlaku, maka hendaklah kena ubah. Wajib kena ubah. Kalau kita ni dilantik sebagai imam ke ketua ke, ada kuasa lah, maka dia mesti kena laksanakan dengan kuasa dia. Tapi kalau tak diberi kuasa pada kita, suruh mana bagi nasihat, tak boleh dah buat macam ni, haram, berdosa, kan? Cara nasihat, tapi cara nasihat yang betul lah, cara yang betul lah. Jangan pula kata, hai kamu boleh buat maksiat macam ni, kenapa maksiat, pergi ke sana. Itu suruh. Kan? Suruh dengan nasihat lain, nasihat apa macam tu. Sini tempat baru tak boleh buat maksiat. Awak nak pergi maksiat, keluar dari sini. Itu suruh, tak boleh. Biar amal. Dan kalau tak mampu juga, nak bagi nasihat pun tak mampu. Fa bi qalbih, maka dengan hati. Dengan hati nak buat macam mana? Angka satu di bawah. Fa illam yastati' fa bi qalbih, ini maknanya fal yukrihu bi qalbih, maka hendaklah kamu benci. Maksiat berlaku. Ya, nak kuasa tak ada, nak pergi tahan dia. Nak bagi nasihat pun tak mampu. Jangan budak-budak sekarang nasihat dah buat balik kita kan. Kecuali yang pandai cakap lah. Yang tu betul-betul tak ada apa orang. Dia pergi rumah kita buat macam mana? Fa biqalbi, maka dengan hati itu maknanya kena benci. Aku tak suka ni. Hati. Maknanya kita dengan Allah lah. Kata ni benda yang betul ni memang aku tak suka. Ya Allah, aku tak ada apa. Jadi mana ada sifat, mana benci gitu. Jadi maknanya kalau dia pandang ke kita apa, dia tahu kita benci dia. Jadi apa jugalah.
Jadi mana ni, mana 3 peringkat. Jadi wa maratibuhu, martabat itu mana peringkat ataupun derajat dia ada 3. Satu dengan kuasa, yang kedua dengan bagi nasihat, ya, nasihatnya dengan lidah, dan yang ketiganya benci dengan hati. Kalau kita kita duk seronok seorang dalam hati kita, biarlah tak payah nasihat, mana boleh aku tengok semua lah. Hati-hati kan, itu makna dia sendiri pun bermaksiat juga. Sebab Rasulullah kata ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan maksiat itu maksiat juga. Maknanya kalau dia seronok orang buat maksiat, maka dia pun buat maksiat juga. Itu redha kan. Okey, jadi hadis ini memang masyhur ya. Hadis riwayat Muslim. Okey. Kemudian kita pergi al-hadisul khamis was salasun. Dia sebenarnya ada kisah ni. Di zaman sahabat dulu, maknanya kalau tak silap asalnya riwayat Imam Muslim pada cerita. Dalam Muslim dia kata apa? Imam Muslim meriwayatkan dari Tariq bin Syihab bahawa orang yang pertama kali mendahulukan khutbah pada hari raya adalah Marwan. Ini cerita mana Marwan pernah baca khutbah sebelum hari raya. Kan? Kan raya haji ke raya puasa kan? Nak sembahyang raya tu kan sunat khutbah. Tapi baca khutbah tu selepas raya, selepas sembahyang kan? Tapi dia pergi baca khutbah dulu. Kan? Ini kesannya keluar yang Nabi keluarkan hadis ni. Jadi yang Marwan, seorang laki-laki mengingatkannya salat naknya didahulukan sebelum khutbah. Dia kata begitu. Ada seorang laki-laki tegur. Ya, tegur siapa? Tegur kepada Marwan ni. Kan? Dia kata baca sembahyang dulu khutbah tu kemudian. Kan? Marwan menjawab, yang demikian itu telah ditinggalkan. Kan? Maknanya telah ditinggalkan, katanya dia tak buat. Sunnahnya kena lepas sembahyang, dia berkata sembahyang. Jadi mana satu kemungkaran lah ni. Waktu Nabi keluarkan hari ini, bagaimana kisahnya? Marra'a minkum mungkaran. Tak kira siapa pun, ya, bila melihat kemungkaran itu berlaku. Mungkaran ni benda-benda yang tak betul lah. Kan? Jadi baca khutbah dulu pas sembahyang tak betul. Kena sembahyang dulu, betul baca khutbah. Dia berbeza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat sebab dia wajib, sebab itu didahulukan khutbah, lepas tu baru sembahyang. Kalau sembahyang dulu lepas tu baca khutbah, maka tak sah sembahyang. Bezanya dengan khutbah lain, kerana ialah khutbah Jumaat wajib didahulukan. Kerana dia ganti daripada 2 rakaat. Jadi maknanya wajib. Ada pun khutbah lain, khutbah raya, khutbah nikah, khutbah apa semua kan. Itu dia sunat baca kemudian. Macam orang nikah tadi, lepas baca nikah apa semua kan. Boleh baca kemudian, boleh. Tapi biasanya orang baca dahulu. Boleh, itu tak disyaratkan. Berbeza dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mesti baca dulu. Kalau baca kemudian tak sah. Kan. Jadi Marwan ni buat teguran macam itulah. Dia kata baca sembahyang, lu nanti baca khutbah. Kan. Jadi Nabi sebut dari marra'a minkum mungkaran. Siapa saja yang nampak, yang melihat di antara kamu berlaku mungkar, falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bi lisani, maka dengan lidah. Mana nasihat. Fa illam yastati' juga fa bi qalbi, maka dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Karena kata iman dia tu selemah-lemah lah. Sebab sepatutnya dengan kuasa. Tu orang yang iman kuat tu, iman dia kuat, dia bukan lagi ukiran nasihat dia, tak pada nasihat dia dah penumpang memberi kan. Apa buat kerja benda ni. Jadi mana itu iman kuat. Tapi kalau tak mampu, bagi nasihat. Nasihat pun nampak tak boleh jalan, tak mampu nak bagi nasihat dah. Fa bi qalbi wa zalika adhaful iman. Mana kata dia masih ada lagi iman. Imannya masih kuat. Kan? Itu yang paling lemah sekali lah. Dengan hati itu dah kira mananya, dah kira lemah. Tak boleh nak berdirah. Dengan kuasa tak ada, dengan lidah pun tak ada, tak boleh. Maka dengan hati. Makna kata imannya tidak terlucut lagi. Itu maknanya melihat kemungkaran mesti kena ubah. Cara ubah tu ikut kemampuan masing-masing lah.
Jangan biar dengan sonok itu karena kita orang tak ada iman. Memang takut. Iman itu terlucut kalau sekiranya kita melihat sesuatu itu, kita suka, kita apa semua. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya. Ukhuwatul Islam wa huququl Muslim. Persaudaraan dalam Islam. Ini nak cakap tentang persaudaraan. Sejauh mana Nabi mengajar kita dalam bab persaudaraan ni dan hak orang Islam sejauh mana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah pernah bersabda, la tahasadu, jangan ada di antara kamu hasad dengki. Ya, kita sama-sama kita jangan ada rasa dengki, rasa itu jangan ada. Nabi kata ada. Nabi membuat kaedah bagaimana kita dalam Islam ni nak jadikan saudara. Jadi saudara ni mana jangan tuduh orang ni. Dengki orang ni. Wala tanajashu, dan jangan kamu tanajashu. Tanajashu mana apa? Yang diterima situ mana apa? Tanajashu. Saling menawarkan harga. Tipu menipu. Ya, maknanya ghulu, ya. Wala tanajashu, jangan kamu tipu menipu antara satu sama lain, ya. Kita persaudaraan, jangan dengki, jangan menipu. Wala tabaghadu, jangan ada sifat benci membenci, jangan ada. Wala tadabaru, jangan bersifat maknanya membelakangkan. Maknanya tadabaru ni membelakang, maknanya tak suka orang tu orang ni. Wala yabi' ba'dukum, dan janganlah sebagian kamu menjual di atas jualan saudaranya. Maknanya macam bab nikah. Kalau orang tu dah masuk pinang dah, kan? Maka tunggu sampai jawapan tu selesai. Kalau tak ada, jangan kita masuk pinang. Jangan menjual di atas jualan saudaranya. Kalau saudaranya tak mana beli, jual, jangan pula mari orang yang kedua pergi jual lagi. Jadi biasanya dia sentuh dalam ni, di antaranya dalam bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin maknanya bab membinang. Kawan tu masuk minang, kan? Masuk minang, dia tidak menahan, ya, tidak menahan kawan tu. Orang lain pula masuk minang pula, dia pun duk menerima, duk layan orang, kan? Tak boleh. Maknanya kena selesai satu. Sehingga dia tolak dah, baru boleh terima pinangan orang lain pula. Tu. Jadi mana nak jaga tu? Kan? Maknanya kalau dah orang masuk, tak boleh kita masuk. Kan? Biar dulu lah. Sehingga lah maknanya kawan yang masuk meminang tadi dah reda melepaskan untuk orang lain. Ataupun maknanya dia dah tak ada apa-apa dah. Itu maknanya jangan menjual. Dia jual itu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kamu menjual, jangan sebagian kamu menjual di atas jualan setengah. Mana di atas jualan orang lain. Orang lain dah jual, biar kita selesaikan. Wa kunu ibadallah, naklah jadi kamu tu hamba-hamba Allah, ikhwanan, persaudaraan. Jadi makna di sini Nabi mengajar kita nak ikat kukuh persaudaraan dalam Islam ni. Pertama sekali kena buang penyakit dengki menengki. Itu tahasadu tu. Jangan ada sifat berdengki. Bila ada sifat dengki, itu yang buatkan kita berkelahi dan sebagainya lah. Kan? Buangkan sifat hasad. Wala tanajashu, dan jangan pula kamu bersifat dengan apa tadi? Tipu menipu. Saudara, sebab kita sama-sama Islam. Wala tabaghadu. Tabaghadu baghdun ni makna benci. Wala tadabaru, dan memberi dan membelakangkan. Ya. Di sini dia kata barang siapa yang melihat maaf tadi, ya.
janganlah kalian saling berhasad, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, yang memutuskan. Mereka ini mana memutuskan silaturahim. Jangan kita putuskan silaturahim. Itu wala tadabaru tu, ya, jangan putuskan silaturahim, itu maksudnya. Dan jangan menjual sebahagian daripada kamu kepada jatah jualan orang lain. Orang lain dah beli, ya, dia sanggup jual kepada orang lain pula. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini semua asas yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW dalam nak mengukuhkan persaudaraan dalam Islam. Kemudian al-Muslim, Nabi kata lagi, al-Muslim, akhul Muslim, orang Islam itu saudara orang Islam juga. La yazlimuhu, jangan zalim dia. Wala yakhsuhu, jangan hina dia. Wala yakzibuhu, jangan dusta terhadap dia. Sama-sama tak boleh dusta. Bukan kata bukan zalim. Menghina pun tak boleh, dusta pun tak boleh. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkan dia. Kita pandang mana orang Islam ni sama saja. At-taqwa hahuna. Hahuna tu Nabi yang isyaratkan dengan jari dia. Dia kata at-taqwa hahuna, duduk di sini. Kalau kita ni orang yang bertakwa pada Allah, ya, semua ni tak ada. Tak akan berlaku hasad. Sama-sama kita benci membenci, tak ada semua ni. At-taqwa hahuna, dia kata. Wa yushiru, dan mengisyarat. Isyarat dia Nabi, ya, ila sadrihi, kepada dadanya. Dia tunjuk ni. Dia kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nak jadi orang bertakwa ni, mana dia tidak ada hasad dengki sesama Islam, dan itulah seterusnya. Ini Nabi mengajar bagusnya. Bihasab imra'in min asy-syarri an yaqra akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kan bihasab muslim, dengan hisab, dengan perkiraan seseorang Islam tadi daripada kejahatan kan. An yaqra akhahu al-muslim, bahawa dia biasanya menghinakan saudaranya yang Muslim. Itu di antara kejahatan seseorang. Bihasabi min asy-syarri, ya, bihasabi, dengan hisab seseorang itu tentang kejahatan tu, biasanya dia menghinakan saudara Islam itu. Jadi maknanya di sini, ya, jauhkan menghinakan orang Islam. Angka satu di bawah, bihasabi imri'in min asy-syarri huwa al-isyan al-sin ay yakfihi min asy-syarri, ya, naklah menahankan dia itu daripada kejahatan. Mana tahan diri kita daripada melakukan kejahatan sesama Islam. Kullul muslim 'ala al-muslim haramun. Setiap orang Islam terhadap orang Islam itu haram. Apa dia yang haramnya? Darahnya, mana tak boleh kita mempada berkelahi, bergaduh. Wa maluhu, hartanya, harta dia, semua orang Islam tahu kita harta Islam, tak ada rampas, tak ada mencuri, tak ada apa semua lah. Wa 'irduhu, dan kedudukannya. Wa 'irduhu tu diterjemah sebagai apa? 'irduhu, kehormatannya, sama tu. Mana kena jaga kehormatan antara satu sama lain. Itu Nabi mengajar kepada kita. Dan semua ni para sahabat, bila Nabi ajar, mudah bagi mereka. Terus menerima. Banyak yang jahat yang boleh berhenti serta mata. Itu tanda kata iman dah. Bila menyusup masuk ke dalam jiwa, roh, akal, diri sendiri, maka mudah dia meninggal benda yang tak elok. Kan? Rawahu Muslim. Dan seterusnya al-hadis as-sadis wa salasun, qada'u hawaijil muslimin wa fadlu talabil ilmi. Yang ini menunaikan hajat orang Islam. Kita dalam kehidupan ni antara satu sama lain, ya, kena, ya, saling antara saling tolong menolong. Qada, menunaikan hawaij, menunaikan segala hajat al-muslimin, orang-orang muslimin. Hawaij jamak daripada hajat. Qada hajatil muslimin, qada hawaij, hawaij segala hajat orang Islam. Dan kelebihan menuntut ilmu. Berhubung dengan tajuk ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah.
Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man saka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma istama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihi as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa zakahum Allah fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'min kurbatan, sesiapa yang melepaskan daripada seorang mukmin itu kurbatan, akan satu kurban, akan satu apa kurban ni apa? Kesusahan. Nafasa itu di mana apa? Melapangkan, ya, melepaskan itu melapangkan. Barang siapa melapangkan seorang mukmin, seorang melapangkan daripada orang mukmin itu kurbatan, akan satu kesusahan daripada kesusahan di dunia. Maknanya kita tengok orang tu susah, kita tolong dia selesaikan masalah dia. Atau makna nafasa tu memberi kelapangan bagi dia, ya. Jangan dia serabut hidup di dunia ni. Man nafasa, barang siapa yang memberi kelapangan terhadap seorang Islam, kurbatan, akan satu keresahan, min kurabi dunia, daripada keresahan dunia, daripada kegelisahan dunia ni. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nasaya Allah memberi kelapangan daripadanya satu kesusahan daripada beberapa kesusahan di hari kiamat. Mana di hari kiamat besok, ya, Allah akan selamatkan kita daripada keresahan yang ada berlaku di hari kiamat. Itulah kelebihan kita tolong orang mukmin di dunia ni, Allah tolong kita pula di akhirat. Waktu mana? Waktu kita berada di mahsyar besok. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang mempermudahkan kepada orang yang orang yang susah. Yang susah, mu'sir ni orang susah, kita permudahkan. Yassarallahu alaihi fid dunya, Allah permudahkan pula ke atasnya di dunia ni dan juga di akhirat. Kita permudahkan kepada orang yang susah, orang yang kesusahan itu banyak diterjemahkan, kesempitan hidup dan sebagainya. Nanti Allah permudahkan dia pula di dunia dan juga di akhirat. Kan? Dalam hadis lain yang sama, yang seakan-akan macam ni, man qada hajata akhihi faqad qada Allahu hajatahu. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, nescaya Allah tunaikan hajat hajatnya pula. Tahu ya? Man qada hajata akhihi, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, man qada hajata akhihi faqad qada Allahu hajatahu. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya masa di dunia ni, nescaya Allah tunaikan hajatnya pula besok. Itu yang kadang-kadang kita tengok orang minta sedekah, kita apa semua, ya, turun ni asyik. Saya kata jangan tak bagi walaupun sikit. Itu Nabi kan. Kawan tu memang dia terpaksa. Kalau kita sendiri pun mau ke dia jadi macam dia, tak nak. Mudah dah. Dia bagi keadaan mudah. Kan? Membantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada dalam Al-Quran, ya. Tunaikan hajatnya.
lepaskan hajat dia, nafasa tu. Dia hidup sempit kan. Tapi itulah. Orang tak suka kaya Ustaz. Orang tak suka kaya. Okey, kita tidak lagi. Yang tak suka kaya. Okey, kita tidak lagi. Dia apa? Banyak dapat duit, satu hari 2,000. Macam-macam. Yang tu kena tengok, kena pandai. Sebab itu Nabi pun ada bagi, ulama ada bagi satu garis panduan. Kita nak berkawan dengan orang ni, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى وإنما المولى شريكك في العدم. Ini bagus ni. Tapi saya tak ingat dalam ucapan siapa yang sebut macam ni. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. وإنما المولى شريكك في العدم. Yang ni saya tak ingat siapa. Imam Syafi'i ingat siapa. Wa innamal maula syarikaka fil adam. Boleh nampak? Bukan nampak. Ada? Fala ta'dudil maula, maka jangan kamu anggapkan atau jangan kamu bilang adat itu bilangan Fala ta'dudil maula, maka jangan kamu bilang kawan. Al maula tu makna kawan. Jangan kamu bilang kawan. Syarika fil ghina. Ya. Yang bersama dengan kamu fil ghina waktu kaya. Kita nak tahu kawan tak kawan ni, dia kata kena tengok. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina, maka jangan kamu bilang kawan yang bersekongkol dengan kamu, yang syarikaka, yang menjadi kawan kepada yang syarikaka, bersyarikat dengan kamu fil ghina, pada waktu kamu kaya. Wa innamal maula syarikaka fil adam, semuanya yang kata kawan tu yang bersekutu dengan kamu waktu mana kamu susah. Itu kawan. Waktu kita susah selalu mari duk tanya apa, mari tengok kita, tanya nampak tak makan lagi, nampak ni, jom kita makan. Kan. Benar ambil duit sikit ni, pergi. Kan. Tu Imam Syafi'i kata silap. Tapi saya tak ingat. Tu dia bagi garis panduan kepada kita nak kawan ni, dia kata ini kaedah dia. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Jangan kamu anggapkan, jangan kamu bilangkan kawan, maula tu makna sahib, kawan, fil ghina, pada waktu kaya. Kalau waktu kaya memang dia rapat dengan kita, rata kita pergi, dia ikut kita kan. Jangan lagi, jangan. Dia kata, wa innamal maula, atau tidak terperangkap kan? Wa innamal maula, yang kata kawan, sungguhnya kawan itu syarikaka fil adam. Dia bersama kamu pada waktu tak ada. Waktu kita sesak, selalu mari duk tengok kita lagu mana, kan? Jadi hidup ni ada masa senang, ada masa susah. Masa susah tu kita nak cari kawan. Siapa dia yang kawan sebenarnya? Kan? Lebih kurang lah, tapi tak ingat siapa kata, tak ingat. Cuma ingat dia punya syair dia, tak ingat lah. Kan?
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى وإنما المولى شريكك في العدم. Okey. Ini penting ya. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang mempermudahkan menolong ketika mana dia itu sesat. Dia itu sesat. Yassarallah. Ini kelebihannya, Allah akan memudahkan kita dunia di akhirat, hidup mudah insya-Allah. Kan? Mana kita kata orang yang selalu membantu orang yang dalam keadaan kesempitan, Allah akan mempermudahkan dia pula, bantukan dia pula di masa dunia dan juga akhirat. Akhirat pun Tuhan bantu, di dunia pun Tuhan bantu. Ini. Wa man satara musliman satarahu Allah. Satara ni pada apa? Menyembunyi kan? Ada? Menutup. Wa man satara, dan siapa yang menutup keaiban. Menutup ini ada hadis lain kata aib. Mana menutup keaiban seorang Islam. Kita tahu dia ni banyak yang tak betul, tapi kita sadar kita orang, kita buat apa, kadang-kadang apa kan. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi keaiban seorang Islam, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup pula keaiban dia yang dunia akhirat. Itu kunci tu apa Nabi bagi kita tu mudah aja. Ni duk cerita keaiban tu orang kan. Kalau dia apa dalam konteks dia sekarang, dia nak jadi pimpin, tapi kita tahu perangai dia ni, tapi kita lalu kita dedah kan orang ni begini, jadi tak boleh. tak boleh lagi. Walaupun benda tu sungguh, tak boleh. Tu agama mengajar kepada kita jangan. Kan? Tu sebabnya tajuk dia tu qada'u hawaijil muslimin. Kita mesti kena tunaikan, berikan hajat-hajat dia. Maknanya apa yang boleh membuatkan dia tu jadi rosak, kita kena jaga. Mana orang Islam kena jaga masing-masing. Kena jaga dia, kena jaga kita kena jaga dia. Walaupun benda tu, walaupun dia tu ada benda yang tak elok, tutup sah ni. Itu dia hadis Nabi itu. Wa man satara, sesiapa yang menutup keaiban musliman seorang Islam. Yang penting dia adalah orang Islam. Kan? Satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Nasya Allah tutupkan keaiban dia pula di dunia dan di akhirat. Allah tak akan buka. Manusia mana yang tak ada salah. Kan? Semua kesalahan kita ni kita tak nampak. Orang lain yang nampak. Itu jadi kan. Kita dah nampak hak orang, hak kita tak nampak. Jadi Nabi pesan kat kita ya. Jadi yang ni pahala banyak ni. Pahala banyak ya. Wallahu fi aunil 'abid, dan Allah itu pada pertolongan hamba terima kalau fi nabi. Allah akan menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Tu luas kepenjara ini ya. Allah sentiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi mana kita rugilah, kita hidup tolong orang yang tak rugi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, siapa yang berjalan ke jalan yang apa dia? Yaltamisu. Tu mana ada itu tu? Mana siapa yang berjalan kepada jalan yang mendapatkan ilmu, belajarlah. Niat turun pada rumah tu pergi nak menuntut ilmu. Kan? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, nescaya Allah permudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Itu dia. Insyaallah. Niat Nabi bagi. Allah permudahkan insya-Allah. Kan? Sebab itu salah seorang sahabat perempuan nama Qabisah, dia nampak Qabisah. Dia jumpa Rasulullah, dia pergi cari Rasulullah. Dia kata Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata aku ni dah tua dah, tulangku pun dah repuk dah. Yang mana tua dah kan. Jadi ajarkan aku ni sesuatu yang boleh aku masuk syurga. Macam itulah. Aku ni dah mana tulangku pun dah repuk dah. Kemudian dia kata Rasulullah jawab balik, dia kata makcik mari tadi pun lalu ke jalan tu, batu tu duduk tolong istighfar.
pokok kayu pun tolong istighfar, meminta tolong ampunkan dosa-dosa makcik kalau ada. Kenapa? Karena makcik mari tujuan baik kerana nak nuntut ilmu. Itu nak saya tanya, mana niat kita baik itu pun maknanya makhluk-makhluk okey kerana kita ni pokok kayu duk istighfar, minta Allah Taala ampunkan dosa kita. Itulah kelebihan. Kemudian mari duduk pula dalam majlis ilmu. Rasulullah kata orang duduk dalam ilmu ni dipayung oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Cuma kita tak nampak tu ya. Kelebihan orang ilmu ni. Wa mastama'a qaum fi baitin min buyutillah, dan tidak berhimpun sesuatu kaum dalam sebuah rumah daripada rumah Allah, masjid kan, surau kan, yang mana mereka berhimpun tadi yatluna kitab Allah, kerana membaca kitab Allah, baca Quran, duduk bersama-sama duduk dalam sebuah masjid sebuah, kerana membaca wa yatadarasuna, dan bertadarus mereka itu akan Quran bainahum, sesama mereka, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan ya Allah turunkan ke atasnya sakinah, ketenangan. Ya, jadi tak rugi kita berkumpul di sebuah masjid di rumah Allah membaca Quran, duk tadarus ni, melainkan sakinah, satu sifat ketenangan yang Tuhan turunkan dalam jiwa-jiwa mereka kerana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghashiyatuhur rahmah, dan diselubungi mereka itu dengan rahmat Allah. Itu kita kata mana? Ya, orang doa ni rahmat itu sentiasa ada. Lepas tu saya dengan hari ini saya guna yang tu lah dalam doa-doa permulaan mengajar. Mudah-mudahan kehadiran kita diampunkan oleh Allah dan kita mendapat rahmat. Sebab apa? Hadis banyak menceritakan jalan nak pergi cari ilmu tu pun dah rahmat turun dah. Apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu, sentiasa dapat rahmat daripada Allah. Ya. Okey, wa haffat alaihil malaikah, dan malaikat pula duk lindungkan, duk payung dengan sayap-sayap mereka. Wa haffathumul malaikah. Ya. Wa zakrahumullah fima indahu, dan semua mereka itu Allah ingat. Ya, Allah ingat fi man indahu, di kalangan mereka, fi pada mereka yang di sisinya. Maknanya orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusna' bi nasabuhu. Ini makna apa ni? Batta'ah. Dan sesiapa yang melengahkan dengan dia akan oleh amalnya, Allah tidak mensegerakan dengannya, akan nasabnya, akan nasab dia lagi keturunan dia, ya. Allah tidak segera. Hadis ni hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang inilah. Okey, kita teruskan al-hadis as-sabi' wa salasun, hadis yang 37. Azimul lutfillah bi'ibadihi wa fadlihi wa fadluhu 'alaihim. Itu azim, makna kebesaran. Lutfillah, limpah kurnianya Allah Ta'ala dengan hambanya, dan kelebihannya dan Allah lebihkannya 'alaihim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarmi an Rabbi ta'ala ta'ala hadis qudsi. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu pada hadis yang menyampaikannya, yang meriwayatkannya daripada Tuhan. Mana fima, pada firman Allah yang meriwayatkan dia daripada Tuhan tabaraka wa ta'ala. Dia cerita tentang firman Allah. Apa dia? Qala Allah. Qala Nabi, Nabi cerita qala Allah Ta'ala cakap, Inna Allah Ta'ala kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan al-hasanat, akan segala kebaikan, was-sayyiat, dan segala keburukan. Mana semuanya baik buruk telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tulis lagi pada azali lagi. Cuma kita tak tahu. Summa bayyana dzalik, kemudian Nabi pun menerangkan yang demikian itu. Hasanah tu ada apa dia, sayyiat tu apa dia. Jadi Allah berfirman, ya, Nabi kata Allah Ta'ala telah menulis, telah memfardukan, telah mencatatkan segala kebaikan, wassayiat, dan segala kejahatan. Keburukan dan kejahatan ini telah pun ditulis, difardukan. Orang panggil
apa nama ajal mubram yang dah tetap tu dah tulis ada khabar buruk pun dah tulis. Summa bayyana zalika, kemudian Nabi pun menerang yang demikian itu. Apa dia yang kebaikan dan apa dia yang kejahatan? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Sesiapa yang bercita-cita bihasanatin dengan satu kebaikan, dia bercita-cita nak buat satu benda hak baik. Dan bercita dalam hati ini, aku nak bagi nafkah kepada anak yatim misalnya. Ataupun niat baik dah, bercita-cita juga. Mana hati dia tu bercita-cita nak buat satu kerjaan, satu kebaikan. Atau hamma bihasanatin falam ya'malha, maka dia tak beramal. Dia bercita-cita saja nak buat. Nak buat tu benda baik tapi dia tak buat pun. Katabaha Allahu 'indahu hasanatan, nasya Allah menulis di sisinya itu hasanatan, satu hasanah, satu kebaikan kamilah yang penuh. Kan kita niat nak buat satu kebaikan, niat nak pergi mengaji, kan tiba-tiba tak pergi, dengan niat itu pun dah dapat satu pahala. Tuhan tulis, malaikat tulis pahala penuh, kan. Ini sama dengan hadis niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Mana kata lebih baik? Jangan silap faham pula. Nabi kata niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang-orang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Banyak orang silap faham, dia kata niat sudah dah tak tiba, tak apa. Dia bayar, dia faham dengan dulu. Maksudnya niyatul mukmin, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Makna kata dia niat saja tak buat lagi, dah dapat dah pahala. Cuba bayang kalau buat pula, lagi banyaklah pahala. Sepatutnya macam tu. Kan? Tapi dia pergi cakap lagu lain. Akhirnya orang pun tak bayang, tak pasal pakai niatnya dah. Kan? Itu silap. Itu ajaran apa? Ajaran batiniyah. Ajaran batiniyah, ajaran sesat, salah satu daripada ajaran sesat, ajaran batin. Iaitu pakai batin, pakai niat dia. Itu yang kita bisa dengar. Nak sembahyang ni tak payah duduk diri, tak payah duduk rokok, tak payah duduk sujud. Dia kata itu lakonan saja, dia kata. Sebenarnya hati. Ini ajaran mana ni? Kalau tak silap saya, bukan Qadani, ini ajaran apa nama Haji Kaha, Kemensak. Macam pulau sok khabar dulu. So apa nama Jaif pun panggil, Jawi pun panggil. Kan? Dia kata apa? Kita ni ibarat macam kacang ni tak? Kacang ni kulit kita buang, isi kita makan. Kan? Bukan kena nak kulit. Allah lebih-lebih lagi lah. Allah tak mau kulitnya, tak mau rokok, so itu kulitnya lah. Yang penting hati tu. Saya tak ingat masa Jakim panggil untuk temu bual dengan golongan ni. Saya ada sekali tu, dia jawab macam tu. Kan? Daripada ketua dia tu, orang kanan dia tu nama apa tak ingat pun. Orang Negeri Sembilan. Dah bukan orang ada sini, hal lain. Kebetulan orang Negeri Sembilan. Tak ingat nama Zainal. Dia tu orang kuat, orang kanan kepada Haji Abdul Fahid Kemensak. Kemensak. Tapi saya tengah bau ni dia tak mesti dalam tahanan. Memang ditahan. Dia tak lepas. Cuma ada masa bila ni dia terlepas. Macam tu juga macam Ayah Pin tu. Ayah Pin ditahan. Tapi boleh kau. Cuma disenyap begitu lah. Tak tahu bila cara. Ayah Pin tu lagi hebat. Ayah Pin sampai Hindu percaya saja. Dia kata agama Hindu ni dia lah pengasas agama Hindu. Hindu boleh percaya. Kalau cerdik lah dia tanya Ayah Pin umur berapa, agama Hindu tu lama dah. Tapi dia cakap sikit kan, dia kata agama Hindu tu pengasas dia. Dia boleh percaya. Ya Allah. Tuhan tutup waqasyatuhum al-qulub. Tuhan tutup hati mereka kan, tak nampak kebenaran ya.
Okey, kita balik yang ni. Mana niyatul mu'min khairu min amali. Maksudnya niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalan. Maksud lebih baik itu tak buat lagi baru niat pahala dah dapat. Dah Tuhan tulis dah satu. Dekat tulis satu. Ni hasanatan ni. Ya. Bayangkan tak buat pun dengan niat tu pun dah dapat satu. Kalau buat macam mana? Tentu lebih. Ya. Faman hamma bihasanatin, bercita-cita. Siapa yang bercita-cita? Bercita tu niat tu. Bihasanatin, dengan satu kebaikan. Dia nak buat satu kebaikannya, falam ya'mal. Tapi dia tak buat. Baru tahu cita-cita dia. Kata bahallahu anhu hasanatan kamilah. Nasihat Allah tulis. Maknanya terhadapnya itu di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang lengkap, yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia bercita biha itu bihasanatin, nak buat satu kebaikan, fa'amilaha, tapi dia buat, dia niat nak pergi masjid, dia ada pergi semua, kan? Kata Allah wa'ina wa'asyara hasanatin, mana Allah tuliskan di sisinya itu 10 kebajikan. Sebab dia niat nak buat dan dia pergi buat semua. Allah Ta'ala tulis 10 kebajikan. Sampai mana? Ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah, hingga 700 ganda kepada beberapa banyak ganda, ad'af, berganda-ganda lah. Jadi maknanya boleh jadi 10 tapi tak kurang, maknanya tak kurang daripada 10, lebih ada. Paling rendahnya 10. Dia bercita nak buat dan dia buat semua. Tetap 10 tu dah main garanti dah. Tapi boleh jadi lebih pada tu, sebabnya dia kata 10 tu boleh sampai kepada 700 kali ganda. Itu kebajikan, ya. InsyaAllah kita malam ni pun masuk dalam ni, insyaAllah. Ya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan jikalau bercita-cita nak buat jahat pula, falam ya'malha, tapi dia tak buat pun, cita aja, kan? Kata Allahu 'indahu hasanatan kamilah, juga Allah tulis juga mana satu kebaikan, satu pahala penuh. Sebab dia tak buat, dia cita aja kata nak pergi buat jahat tu, tapi tak pergi, kan? Maka dicatat baginya satu pahala penuh. Kan? Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia bercita-cita dengan nak buat satu kejahatan, fa'amilaha, maka dia buat. Kata Allahu sayyi'atan, baru tulis satu. Nak buat jahat dan pergi buat jahat semua, kan? Tuhan, malaikat tulis satu kejahatan. Itu nasihat rahmat Allah ni. Bila buat baik berkali ganda, 10 selongkornya sampai ke 700. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima bihadha al-qur'an. Maknanya matan ni seperti mana yang kita baca tadi ni ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita buka dalam Bukhari Muslim macam inilah bunyinya. Okey, seterusnya fanzur ya akhi, cuba kamu renungkan wahai saudaraku, kata Imam Nawawi. Fanzur, tilik olehmu. Tilik itu mana tilik dengan hati. Tengok, buat niat jahat, niat baik tapi tak buat, tulis dah satu pahala penuh. Tapi kalau dia niat nak buat baik, satu kebaikan, dia buat satu kebaikan itu, Tuhan tulis 10 kebajikan, 10 pahala, bahkan lebih. Boleh jadi sampai kepada 700 kali ganda. Ya, itu kelebihan. Tapi kalau sekiranya buat jahat, dia tak buat. Niat saja nak buat jahat tapi tak buat. Tak buat tu, sebab dia tak buat tu, bagi satu pahala. Kan? Tapi kalau sekiranya dia buat, tulis satu saja kejahatan. Tulis satu kejahatan. Kan? Oleh yang demikian, fanzur ya akhi, cuba renung wahai saudaraku. Waffaqana Allah wa iyyaka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua ila izmi lutfillah, kepada kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadhihi al-alfaz, dan kamu cuba amati tentang lafaz ini. Lafaz Nabi kata, orang bercita-cita nak buat satu kejahatan tapi tak buat, dah dia bagi dah satu kebaikan. Dan kalau dia bercita nak buat yang baik, tapi dia buat sungguh, maka dapat 7, dapat 10 hingga beratus-ratus kali ganda. Itulah mana itu terletak kepada
malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu 'indahu isyarat ila i'tina'iha, maknanya suami buat tak apa tu sebenarnya. Wa qawlu kamilah li tawkid wa shiddatul i'tina'i biha. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma taraka, dan berkata lagi Nabi, berkata lagi Allah Subhanahu wa taala fi sayyi'ah, pada kejahatan allati hamma biha, yang dia bercita-cita nak buat ke satu kejahatan tadi, thumma taraka, tapi dia tak buat. Kata Allahu 'alaihi wa hasanatan kamilah, Allah catatkan baginya satu kebaikan. Fa'akkadaha bikamilah wa in amila, kata Allah sayyidun wahidah fa'akkada taqlilah, menunjukkan bahawa sebenarnya sikit. Kalau kita niat nak buat jahat dan kita pegang buat jahat sungguh, sikit saja dosa Tuhan bagi. Disebabkan buat baik, pahala Tuhan bagi banyak. Tu kan. Saya tanya apa? Pasal niat tadi. Katalah kita tiap-tiap hari bangun pagi je kita dah pasang niat, ada yang 10 niat baik kita buat. Tapi kita dalam masa sama kita tahu benda tu memang ada tak boleh buat, tapi kita niat untuk dapat Lagi sekali. Tiap-tiap hari kita berdasarkan hadis ni, jadi kita niat kita dah dapat satu. Jadi kita, minta saya lah kata saya niatkan lebih kurang ada tiap-tiap pagi tu saya nak buat benda baik ada 30 atau 40. Tapi dalam kita tahu benda tu pun mungkin kita tak buat buat. 10, boleh buat 10 atau 20. Jadi tiap-tiap hari kita niat benda yang sama. Tak apa boleh. Jadi Tapi kita ingat, tapi jangan jadi satu mainan. dan itu Oh, kalau itu paksa niat ya, kalau dapat pahala, niat dapat pahala. Tidak boleh. Memang kita nak buat semua, tapi kita pasal niat tadi, sebab semuanya kita kena ingat. Di bawah kata la haula wala quwwata illa billah. Atau jangan lupa tu. Maknanya jika Tuhan izin, jadi kalau Tuhan tak izin tak jadi. Tapi niat tu dah diberi pahala. Tapi apa beza? Kita kata kalau buat baik, niat nak buat baik, pahala dah dapat satu. Buat pula lagi banyak pahala kan. Apa beza dengan buat jahat? Dia pergi buat jahat semua, niat nak jahat, buat jahat dapat sikitnya. Karena yang ditulis itu ibarat seperti mana dalam hadis dia kata susah nak padam. Makna kata kalau ditulis jahat, payah nak dihapus. Kan? Sebab tu bagi sikitnya. Kalau lebih banyak berat tu. Kan? Itu pun rahmat juga tu. Rahmat Allah kepada orang Islam ni, makna dibagi begitu. Hak jahat ni bagilah. Bagi bukan tak bagi kesalahan dosa, bagi juga, tapi taklah banyak. Sebab nanti sebab benda tu dah bagi dia tak tahu balik. Nampak? Kecuali seorang itu beristighfar. Situ pula kan. Kalau dia tak istighfar, maka Tuhan tak ampun. Jadi mana duduk pada hati kita lah. Kan? Okey. Kemudian falillahil hamdu wal minnatu subhanallah nuhsi sana'an 'alaika wa billahi taufiq. Baru 30. 7. Oh, habis hari ni selesai. Wa billahi taufiq lah tu. Al-hadis wasalasun, hadis yang ke-38. Mahabbatullah ta'ala li awliyaihi wa bayanu tariqil wilayah. Kasihnya Allah Ta'ala kepada wali-walinya. Tidak. Ni cerita kasihnya Allah Ta'ala kepada wali-walinya dan nak menerangkan jalan untuk mendapatkan menjadi wali. Wali awliya kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'azani la u'izannahu. Masyaallah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW bahawa Allah SWT berkata, man 'ada li waliyan. Apa mana ada tu dia terima? waliku. Man? Siapa? Memusuhi. Man 'ada li waliyan, sesiapa yang memusuhi. Kita memusuhi.
menyakiti Orang yang menyakiti, orang yang memusuhi belah, ya. Bagi aku akan seorang wali. Mana dia musuh kepada wali. Begitu kan? Wali. Wali ni orang baik. Ada orang yang musuh dengan wali. Benci, marah kan? Kan? Faqad azantuhu bil harbi, maka aku telah izinnya dengan berperang. Maknanya larangan keras daripada Allah Taala membenci kepada wali Allah. Kan? Sampai peringkat Allah kata aku izin untuk berperang orang yang ni. Wa ma taqarraba ilayya 'abdiha, ya betul. Wa ma taqarraba, dan tidak menghampiri kepada aku oleh seorang hamba. Sebab wali ni orang nak dekat dengan Allah. Ni kata wali ni ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Taala melalui ibadah dia, melalui zikir, melalui berjaga malam dan sebagainya, dengan tahajud, dengan apa semua tadi, kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dengan sesuatu, dengan zikir ke, dengan apa ibadahlah, ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, lebih kasih ia lebih kasih ia kepada aku daripada apa yang aku fardu ke atasnya. Maknanya apa yang aku fardukan yang aku wajibkan bagi mereka, mereka sangat kasih, mereka sangat sayang, mereka sangat rindu kepada ibadah yang difardukan oleh Allah SWT. Wa ma yazalu 'abdi, sentiasalah hamba aku yataqarrabu ilayya, berdamping diri, mendekatkan diri kepadaku. Macam mana mereka mendekatkan diri kepadaku? Bin nawafil, dengan yang segala yang sunat-sunat. Nawafil itu maknanya nafilah yang sunat. Bukan saja yang wajib. Hak wajib dah tentu dah mereka jadikan satu benda yang dikasihi bagi mereka. Sembahyang, puasa, mereka tak akan tinggalkan dah. Jadi kasih mereka. Tapi selain daripada itu, mereka dampingkan diri mereka, dekatkan diri mereka kepadaku dengan menggunakan an-nawafil. An-nawafil itu maknanya perkara-perkara sunat. Kalau sembahyang hafal 5 tu dah buat, tambah lagi dengan yang sunat, sunat tahajud, sunat witir, sunat apa semua bangun malam. Hatta uhibbahu, sehinggalah aku kasih dia. Yang ini. Ya, hamba aku ni bila dia dekat dengan aku kasih kepada dia. Cara dia dekat dia dengan buat yang sunat. Sebab hak wajib tu hak aku fardu. Kan? Dia nakkan aku kasih kepada dia tu, dia bertambah pula dengan yang sunat. Tu buat sunat-sunat. Kalau sembahyang sunat, kalau puasa sunat, yang zakat sunat, haji sunat dan sebagainya tu, dia tu tambah-tambah tu hingga akhirnya uhibbahu, aku kasih kepadanya, aku cinta kepadanya pula. Apabila aku cinta, fa iza ahbabtuhu, apabila aku kasih kepadanya, dah sampai peringkat aku kasih dekatnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, adalah aku pendengarannya yang dia dengar. Makna kata dia dengar tu hak aku, ya, aku redha. Maknanya yang dia dengar tu aku dengar. Segala apa yang dia dengar, aku dengar. Makna kata aku dah jaga ada pendengaran dia tu, ya, dia tak akan dengar benda-benda karut, benda-benda yang maksiat, benda-benda mengumpat, benda apa tadi, dia jauh dah daripada benda halal, dia tak suka lah. Allah jaga dia pula dari segi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat. Apa yang dia lihat, maknanya Allah lihat. Makna kata bahawasanya Allah jaga penglihatannya, tidak melihat perkara yang maksiat. Itu menunjukkan bahawasanya dia dah benci dah. Tanda kata Tuhan jaga dia, pendengaran dia, penglihatan dia. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan tangannya yang ia capai dengannya, ya, dan kakinya warijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengan dia. Mana semuanya Allah bersama dengan dia. Mana Allah dah jaga dia, jaga pendengaran dia, penglihatan dia, kaki tangan dia, anggota dia daripada segala yang maksum, segala yang haram, ya. Itu dah bila Tuhan kasih, Tuhan jaga tu. Kita nak macam itulah. Wa in sa'alani, kalau dia minta kepada aku pula, yang ini, a'taituhu, mesti aku bagi. Dia minta apa pun dia bagi. So dalam kitab Nafis, bagian akhir tadi kita bercakap masjid sebelum subuh tadi, wali-wali ni, cerita seorang wali, ni wali ni aulia ni, cerita seorang wali, dia nak menumpang satu perahu nak jumpa sebelah sana.
jawab tu malahun, mana penumpang-penumpang ada tu, dia kata tak boleh sampai pun kami, tapi kecuali kena bayar lah. Dia nak 1 dinar, bagi 1 dinar boleh. Wali ni bukan ada duit, sebab dia tu hanya bergantung, dia yakin sepenuh kepada Allah Taala. Tapi zuhud tadi, maka dengan itu dia memohon kepada Allah, Allahumma, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Dia katanya, mereka minta duit ke aku 1 dinar. Aku bukan ada duit. Kamu yang banyak harta, kamu yang kaya. Dia kata kat Allah Ta'ala, kan? Lepas tu, berilah kepada aku sikit. Betul, amin. Tiba-tiba pasir tu dia jadi duit. Tu yang pergi tadi. Boleh suruh nama Nur Nafis. Allahu Akbar. Wali ini. Ini wa idza sa'alani, bila wali itu, bila seorang tu dah dekat dengan aku, mintalah kepada aku, a'taituhu, pasti aku beri kepadanya. Kita try buat tadi. Kita tak apa banyak apa tak kata kalau minta kita sendiri minta. Kalau kita berhajat dengan Allah, kita minta lagi. Tapi dalam bab ni, kalau ikut hadis ni, kita boleh berwakil dengan macam berwakil pada orang wali-wali tarawih yang boleh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya tu dalam faridah mula-mula tu. Ada syaratnya. Dia kata kena baca banyak-banyak hadiah pada awliya Allah ni. Dia panggil ahli taubah, ahli nawbah, kan. Apa dia kata? Ini kan? 786. Yang tu kan? Dia kata ni faedah menakal setengah mereka itu ulama bahawa barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, kemudian dihadiah akan dia kepada ampunnya Nawbah. Ini wali-wali ni. Ahli Nawbah ni wali-wali ya. Dan berkata, hai ahli Nawbah, bahwasanya aku dalam pemeliharaan kamu. Saya sentosa selamat ia daripada setiap berbahaya dan terpelihara ia daripada segala bala. Ini. Dan daripada Syekh Muhammad Tahir Sumbul bagi menunaikan sebesar hajat ni, kalau kita nak hajat apa. Okay. Bahawa dibacakan 786 kali, 786 akan doa basmalah ini. Ini doa bismillah. Tapi kita baca 786. Ni kita ambil dalam kitab ni, bukan kita saya bagi ni. Kata Syekh Ahmad Fatani, dia kata baca Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kepada kamu aku berserah, sekalipun hajat aku besar, yang berikan, lapangkanlah, jauhkanlah dengan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Ini doa bismillah. Tapi bacanya 786 baca. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, bacaan di 786. Kan? 786. Tapi saya dah buat juga lah. Ya. Buat lama tak boleh nak sampai 786. Dapat. Cuma baru. Cerita ni baru. Tak tahu lah, macam-macam dia nampak ada benda nak mari. Dia macam itu 786. Yang dia mamak bubuh tu. Itu dia. 786 kan. Oh. Simbol. So kedai mamak dia tu dia 786 kan. Bismillah. Itu adalah itu rahsia bismillah. Nak cerita ada 786 rahsia dalam bismillah. Itu doa kesalahan. Kita amal itu boleh juga kan? Kita amal itu boleh. Dia boleh lah. Tapi dia memang berkat lah. Tapi itulah maknanya. Tapi bila dia baca dia lah. Jadi dia himpun, dia tak mesti habis satu hari. Baca himpun lah. Himpun. 786. InsyaAllah. Bismillah. Bismillah. Satu lagi siapa rajin baca surah Al-Waqi'ah sebanyak 12 kali selepas maya asar sebelum maghrib dengan Nabi. Lepas tu insyaAllah apa pendapat? Sangat makbul. 12 kali baca. Kalau silap saya akan beritahu.
baca sebanyak Pasal lah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Qafilatur rafi'ah idza rujatil ardu raj'an wa basatil jibalu basan fakana haba'an munbathah. Tapi itulah tak larat. Saya buat dah. Tak ada sampai dekat 10 tu. Tak larat. Kalau boleh buat yang tu insya-Allah. Tapi nak ceritanya yang tu pun bagus. Sebab apa? Dah berjaya bagi saya lah. Bagi saya, saya buat yang tu. Jadi adalah satu orang jamaah kita lah juga, saya tak mahu cerita. Satu jamaah kita, dia mari jumpa saya, dia bagi kat saya, dia bawa mari beras 2 kampit, apa lagi tak tahu, duit dekat 2,000 kan. Tak ingat lama dah ni, lama dah. Macam saya tak resti lah. Saya tanya saya kata apa ni? Dia kata sebab saya tak tahu lah, saya dah bernazar. Kalau berjaya yang ini saya nak bagi 2 angkusan lah. Oh, dia mari betul lah duit. Kan? Jadi ada satu orang perempuan jamaah kita dulu. Dia ni maknanya saya bawa. Ingat tak siapa yang ada yang pergi ambil ijazah macam mana nak beramal dengan jumpa dengan jin Islam. Tu. Kita pergi. Siapa ingat? Dengan Rusia dia tulis semua kan? Pukul berapa kita pergi? Malam. Pukul 12 malam. Dengan yang ustaz tu kan? Sampai 12. Kita sampai pukul 3 pagi dah ambil. Dia salah seorang yang buat yang tu berjaya. Kan? Dia mau bagi duit kat saya. Tapi saya tolak. Dia tak boleh, saya dah nazar. Dia kata Ustaz. Tapi dia teringat, dia baca yang tu. Dia baca yang tu, dia kata murahnya lebih. Kan? Tapi tu tak ada habis 12. Kalau habis 12 kaya lah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Baca sampai 12 kali. Lepas bayar asar kena bagi habis sebelum maghrib. Satu surah kan? Surah tu kan? Ulang yang tu ya 14 kali, ada 12 kali. Satu hari. Ya. Lepas asar buat. Sebelum maghrib kena habis 12 kali. Satu surah. Itu lepas. InsyaAllah. Jadi saya dah tengok ni Nabi bagi ni semua banyak benda-benda yang baik, tapi kita tak boleh buat. Nabi sebut tu dalam hadis baca dengan khazinatul asrar. Saya ambil kan tu. Jadi itu dah cerita kan. Ini pun ni bagus ni. Allahumma antalaha. Kita semua mungkin ada hajat masing-masing lah kan. Baca yang ini insya-Allah makbul. Allahumma antalaha walau aziman farrijha bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Baca banyak mana? 7, 8, 6. Yang ni dia tak sebut berapa hari baca. Tapi saya dah buat bawah habis. Bawah habis. Boleh tu kan? Apa yang mula tu ni? Allahumma antalaha. Ini dia ada buku ni. Oh, ada. Beridah tu. Ada. Ada tapi. Ini ulama dah izin kepada kita tu. Bila dia menulis dalam buku mana dia dah ijazah. Tapi saya dah nampak. Cuma semalam ni ada satu nama Datuk Luqman. Saya tak kenal dia pengenalkan diri dia Datuk Luqman. Jadi dia cakap itulah, dia kata Ustaz dia buat program ni, dia kata kalau apa-apa cakap dengan saya lah. Betul kita bayang kita ni. Kita betul-betul Tuhan bagaimana tu. Sampai dia kata buat program ni, kita buatlah dia kata. Dia kata dia support. Sama kan nasi arah hari kita buat. Ada tulis apa ni nombor dia. Okey. Tapi tak apalah, tak apa yang tu dah kita tunggu hari yang mana besok memang jadi siaran lah. Sudah siaran. Okey, kita nak habis ni. Yang ke-38 habis selesai. Kemudian kita pergi ke 39. Nabi 40 surah. Rafa'ul haraj fil Islam, mana terangkatnya kesalahan dalam Islam. Islam ni segala kesalahan diangkat. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
Apa man jawazati innallaha tajawaza li. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza. Dia banyak makna tajawaza tu. Melepaskan bagi aku dan daripada umat aku ni akan kesalahan dan makna kata tak ada dosa. Umat Muhammad ni nak ceritanya Allah Ta'ala kira kalau buat dengan cara tersalah ataupun terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa juga yang dipaksa, benda yang berlaku secara paksaan, malaikat tak tulis. Ini keistimewaan umat Muhammad. Buat dalam keadaan tersalah, buat keadaan terlupa, ya, buat dan paksa, mana semua ni Tuhan tak kira. Tinggal sembahyang terlupa, tak dosa, kan? Apa lagi? Benda tersalah, benda terlupa, benda paksa, semua dan umat Muhammad saja yang istimewanya Allah Ta'ala kira. Okey. Kemudian yang akhir sekali al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. Hanya dia mana ni? Jadi hadis 40. Kita dah 40 dah. Nabi kata tengah 40 dah. Ya. Itu perjalanan kamu besok. Irtinamul awqas qabla al-wafat. Mana irtina rebutkan segala waktu ini sebelum wafat. Ya. Sebelum mati jaga waktu ini. Irtinam. Ya, mana rebutkanlah waktu, jangan lepaskan peluang. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan bawaku, nama Nabi pegang. Ini siapa kata? Sayyidina Umar Ibn Umar. Ibn Umar kata Rasulullah pegang bawaku ni. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, dengan bawaku. Faqala, Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadikanlah diri kamu di dalam dunia ini ka'annaka gharib, seperti mana kamu ni gharibun, maknanya orang dagang. Aw 'abiru sabilin, sama ada puang. Apa makna di bawah kun fid dunya ka'annaka gharib? Ai la tarkan ilaiha. Jangan kamu melepaskan kepadanya, wala tattakhiz watanan ولا تحدث نفسك بطول البقاء ولا بالاعتناء بها ولا تعلق من الجماع يتعلق بالغريب في غير وطنه ولا تشتغل بها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. من تجمع من كن في الدنيا. Jadikan dirimu jadikan dirimu di dunia sebagai seorang perantau. Pengembara. Atau ambil sabil, mana sama itu ataupun maknanya orang yang berjalan, ya, jauh. Mana kita kena anggapkan kita ni jauh lagi perjalanan kita dengan Allah. Makna kata kita dengan lalai kena bawa bekal. Dan jauh perjalanan kena banyak bekal. Seperti mana orang menyesapi jauh, ya, bekalannya banyak. Jadi jangan kita ingat dah cukup. Ya, jangan cukupkan. Maknanya sentiasa lagi mana umur kita ada, buatlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantazir salat. Bila kamu berada di waktu petang, maka jangan kamu tangguh untuk besok. Katalah kita dapat hari ini kena kerja harus buat benda ni, selesaikan hari ini, jangan tangguh besok. Wa idza asbahta, bila kamu berpagi, fala tantazir wala tastazir al-masa, jangan tunggu untuk petang. Ya, maknanya kena buat sesuatu yang pada masa itu juga. Wa khus min sihhatika limaradika, dan ambillah masa sihat kamu tadi limaradika, untuk hari waktu sakit kamu. Makna kata waktu sihat inilah yang boleh kita buat segala-galanya, ya, jangan tunggu waktu sakit. Ataupun dengan kata lain, kita buat banyak-banyak tadi untuk kalau kita tak tahu waktu sakit itu masa mana, kena waktu sakit kita tak boleh buat banyak-banyak sekarang. Kan? Wa min hayatika, daripada hidup kamu, mautika, daripada kepada mati. Mana dalam hidup kita ni buatlah banyak-banyak untuk mati. Nah, bekalan kan. Rawahu Bukhari. Wallahu a'lam. Sahabat belakangnya hadis 21 ni dalil yang berhubung dengan masalah wajib berpegang dengan hadis Rasulullah. Itu saya tak usah lah.
Jadi 40 yang Nabi buat mari terakhir itu memang ikut dekat sini. Yang ini sebagai tambahan dalil wajib mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan nak menceritakan keluasan ampunan Allah Ta'ala itu sangat luas. Ya, jangan kita rasa cukup ya. Wallahu a'lam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah saja yang dapat kita bincang, dan insyaAllah kalau ada masa besok bagaimana dengan tak pakai nak baca yang tersebut, so dia baca tak apa ya, tak salah. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.